Bismillahirrahmanirrahim. Disarankan membaca surah-surah Al-Quran yang boleh membantu pertahanan diri kita semua sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang sudi hadir dalam siri kisah seram alam jin. Kembali semula aku berpakaian rasmi dalam berbaju Melayu dan juga bertanjak menunjukkan kepimpinan dan juga semangat Melayaku yang tidak pernah putus daripada jasad aku. Kisah yang aku nak sampaikan kali ini berkaitan dengan seorang individu, arwah yang sudah meninggal dunia, yang mempunyai pertalian hubungan yang istimewa buat aku dan juga isteri aku. Memang setiap kali kalau aku solat, aku akan doakan buat arwah. Ya, memang kisah kali ini adalah kisah yang sangat serius. Bukan suka-suka, bukan kisah yang main-main, tapi kisah yang sangat serius. Jadi sebelum aku berkongsikan dengan kalian semua berkaitan dengan pengalaman arwah dulunya, maka aku mohon sangat-sangat jasa baik kalian semua yang beragama Islam, kita ambil sedikit masa dalam beberapa saat untuk kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah sebelum aku ceritakan dengan lebih lanjut salah satu pengalaman perit buat arwah yang sangat aku hormati dan sangat aku sayangi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum tu aku nak maklumkan kisahnya panjang, tapi aku pendekkan dan ringkaskan. Daripada 100% sumber kisahnya, aku hanya berkongsikan hanya 80% sahaja atas faktor sebab yang tertentu yang lebih afdal untuk tidak didedahkan. Ya, lebih wajar untuk aku dedahkan yang mana yang perlu sahaja, ya. Yang penting kalian kena ambil iktibar. Itu saja. Ambil iktibar yang mana baik, yang mana kurang tu dijauh-jauhkan. Arwah seorang yang sangat-sangat baik, ya, dihormati dan dikagumi oleh semua orang di sekeliling arwah. Seorang yang sangat berkejaya halal yang dituntut dalam beragama Islam. Senang cerita, semua yang berkaitan dengan arwah, alhamdulillah, semuanya bagus-bagus, sangat baiklah. Arwah masa ni dah berkahwin dah, dikurniakan dengan 6 orang anak. Ya, mereka tinggal dekat satu tanah yang lapang. Dalam tanah yang lapang ni didirikan dengan 3 buah rumah, iaitu rumah ayah dan ibu bertua kepada arwah, rumah bersama-sama dengan adik ipar kepada arwah, dan juga rumah kepada arwah sendiri bersama dengan keluarga tersayang. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, satu hari tu arwah tidak sihat, dapat satu penyakit dalam badan. Tapi bukan penyakit itu yang aku nak ceritakan di sini. Disebabkan arwah tahu dia tidak sihat 100%, maka arwah ambil keputusan untuk cari ikhtiar sendiri, ya, untuk cari perubatan dalam Islam sendiri, perubatan yang dituntut. Dia nak cari ikhtiar lah, dikatakan macam berubat secara tradisional macam tu. Apa yang arwah lakukan? Arwah masuk ke dalam kebun. Tujuannya nak dapatkan ikan haruan dalam kebun tu
Wallahualam ya, sama ada pancing ke, menjala ke, pukat ke, wallahualam, aku tak tahu bagaimana kaedah yang diguna pakai oleh arwah ya. Yang pastinya beliau masuk ke dalam satu kebun ni nak cari ikan haruan. Mungkin kebun ni ada parit ke, ada paya kecil ke, itu pun aku tak pastilah. Ya, balik dari kebun tu memang arwah ada bawa 1 ekor ikan haruan. Alhamdulillah ada hasil, memang ada hasil. Arwah dapat 1 ekor ikan haruan dalam kebun tu. Dibawa balik ke rumah. Arwah siang ikan tu untuk dimasak, dibuat ubat sekadar berikhtiar nak cari kesembuhan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Arwah yang menyiang ikan tu tahu, ya, bukan isteri dia yang buat, tapi arwah sendiri yang menyiang ikan tu. Sebab apa tahu? Memang itu kehendak arwah. Arwah nak buat sendiri siang ikan tu, tak nak orang lain siangkan katanya. Tapi kalian semua, dikabarkan kepada aku, masa arwah nak siang ikan haruan tu, arwah dapat lihat dengan mata sendiri ikan haruan tu mata dia tiba-tiba berkedip-kedip tahu. Tutup dan buka mata ikan haruan tu. Ikan haruan ni sebenarnya mata dia mana boleh berkedip, ya, tak boleh berkedip, mustahil. Arwah tahu apa yang dia nampak, tapi arwah tetap teruskan niat, tetap teruskan hajat. Disiangnya ikan tu juga. Selesai dia siang ikan tu, arwah pun masaklah ikan tu. Kemudian air rebusan ikan tu juga dibuat minum untuk tujuan berubat sendiri. Memang ahli keluarga yang lain tak jamu ikan tu, masing-masing tak menjamu pun ikan tu, tak makan pun ikan tu. Hanya arwahnya saja yang meneruskan niat untuk makan dan minum air rebusan ikan haruan. Yang lain tak usik pun, hanya arwahnya sahaja. Kemudian kalian semua, selang beberapa hari kemudian, selepas arwah makan pada hari itu, selang beberapa hari kemudian, bermulanya kisah pengalaman yang sedih buat arwah. Salah satu kaki arwah menjadi bengkak. Arwah ni memang susah nak bergerak disebabkan keadaan kaki yang membengkak tu. Pergi ke hospital kata bengkak biasa je ni. Dibaginya ubat, dibaginya ubat tahan sakit, ubat antibiotik, ubat tahan bengkak, lebih kurang macam tu. Dan mungkin ada ubat-ubat yang lain yang doktor bagi dekat hospital tu lah. Wallahualam, itu apa yang perubatan hospital maklum pada arwah. Walhal arwah tahu ini bukan sakit-sakit yang biasa-biasa. Ini penyakit yang luar biasa yang tidak diketahui oleh doktor di hospital. Selepas tu keadaan menjadi bertambah teruk tahu. Buat pengetahuan kalian semua ya, ayah mentua kepada arwah ni, maksudnya ayah isteri dia lah kan, seorang yang mempunyai kelebihan dalam mengubati orang secara Islam. Memang orang kampung kenal sangat dengan kemampuan ayah mentua arwah ni. Satu hari tu ayah mentua dia pun nak mengubatlah kaki arwah ni. Masa ayah mentuanya sedang sesi mengubati kaki arwah ni, tiba-tiba dekat peha kaki arwah ni, aku tak pastilah peha kanan ke peha kiri ke, tapi yang pastinya dekat peha kaki arwah ni macam ada pergerakan tahu. Pergerakan tu dikabarkan secara detail kepada aku. Pergerakan dalam peha kaki arwah tu seakan-akan ada benda timbul dalam peha kaki arwah sedang bergerak, macam ada sesuatu yang sedang berenang-renang dalam peha kaki arwah pada waktu ketika tu. Astaghfirullahalazim. Na'udzubillah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terkejut semua orang yang ada dekat situ. Tapi kalian semua, dugaan tu tak berhenti setakat tu je. Ada ujian lain yang hadir dalam waktu yang sama. Apa dia tu? Secara tiba-tiba arwah dalam keadaan tidak sedarkan diri. Bukan tidak sedarkan diri bermaksud dia pengsan, bukan macam tu. Tapi arwah macam dikontrol oleh sesuatu yang lain dalam badan arwah. Suara arwah tiba-tiba berubah, bertukar kepada suara perempuan.
Yang lebih mengejutkan bukan satu suara je tahu. Suara yang dikeluarkan oleh kotak suara dalam tekak arwah ni ada 7 suara perempuan yang berbeza-beza. Ada 7 suara perempuan. Ya Masya Allah. Aku tiba-tiba beremosi pula. Aku sayang dengan arwah. Aku sayang dengan arwah. Aku hormatkan dengan arwah. Jadi bila aku ceritakan benda ni, aku rasa macam sedih sikit lah. Ada 7 suara perempuan yang berbeza-beza keluar dari mulut arwah waktu tu. Cuma mesti kalian terfikir, keluar suara macam mana tu? 7 suara perempuan yang dilontarkan oleh arwah pada waktu ketika tu sambil menyanyi sebuah lagu. Sebuah lagu yang sama berulang-ulang dengan nada suara yang berubah-ubah dan berbeza-beza kepada 7 suara kesemuanya. Macam mana aku nak gambarkan? Kalian boleh gambarkan sendiri ya. Boleh gambarkan sendiri ya. Ada 7 suara perempuan yang berbeza-beza menyanyi dalam satu buah lagu. Lagu apa tu? Kata mereka yang menjadi saksi pada waktu ketika kejadian itu berlaku, kata mereka tak ingatlah lagu tu macam mana, tapi lirik yang mereka ingat, yang hanya mereka ingat, lirik tu adalah macam dia dah datang, dia datang, dia dah datang. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu lah apa yang disampaikan kepada aku. Lirik yang disebut oleh pada waktu ketika arwah dalam keadaan tidak sedarkan diri dengan 7 suara yang berbeza-beza. Ada lagu dia, tapi lirik yang dia ingat hanya itu saja yang saksi pada waktu ketika tu. Jadi ayah mertua arwah ni pun berdialog dengan benda dalam badan arwah ni. Dipendekkan cerita, kata benda tu sebagai contoh, ni sebagai contoh saja. Arwah ni masa masuk kebun tu dah tangkap ikan haruan belaan kepunyaan orang lain. Dia kata macam tu, dia kata kepunyaan orang lain. Tapi aku rasa, pendapat peribadi aku rasa lebih tepatnya adalah kepunyaan jin. Selepas berbicara lama dan berdialog berunding dengan benda tu, akhirnya benda tu setuju untuk melepaskan gangguan terhadap arwah dengan syarat perlu digantikan dengan ikan haruan yang lain di lokasi yang sama. Selepas dapat tahu punca utama kejadian tu, ayah mertua dia ni pun pergilah cari ikan haruan yang lain ya, yang masih hidup sebagai pengganti. Bukan mudah tau ya, bukan mudah. Kalau ikutkan kisah ni yang sebenarnya, percubaan buat kali pertama dibuat berulang-ulang kali. Masa dilepaskan ikan haruan tu ke suatu lokasi parit ataupun paya macam tu, ikan tu tengah berenang tau menuju ke depan. Tiba-tiba patah balik ikan tu ke belakang. Macam tak nak pergi terus, macam tak nak maju ke depan keadaan ikan tu. Dicarikan ikan haruan yang lain pula pun sama juga, berenang ke depan, tiba-tiba patah balik. Ikan tu macam tak nak pergi, tak nak maju ke depan. Bila dah hari ke hari ya, dah minggu ke minggu lepas. Lama sebenarnya cerita ni. Proses mengubati arwah ni lama. Proses nak mendapatkan ikan haruan yang betul pun lama sebenarnya. Bukan sehari dua, lama. Tapi bila dah hari ke hari, akhirnya ketemu juga ikan yang betul-betul nak berenang terus maju ke depan ya, tanpa berpatah balik semula ke arah belakang. Akhirnya alhamdulillah ketemu juga ikan haruan yang sesuai, yang diterima oleh jin berkenaan. Alhamdulillah, arwah pun dah beransur pulih dari sebarang gangguan ikan haruan ataupun kepunyaan jin tu lah ya. Tapi penyakit asal yang arwah hadapi still tetap ada. Itu tak nak berubat secara hospital lah ya. Jumpa doktor, ambil ubat. Kemudian setelah sekian lama, selepas beberapa tahun kemudian, selepas arwah ada mengidap penyakit tu,
arwah menghembuskan nafas yang terakhir meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian kena sedar, kena tahu ya, apa yang berlaku, okey, ini bukan ditujukan, diajukan kepada kalian semata-mata, tapi khusus terutamanya untuk peringatan diri aku sendirilah, untuk diri aku sendiri. Apa yang berlaku pada kita bukan disebabkan oleh kemampuan jin dan juga makhluk yang seteru dengannya. Akan tetapi semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui apa yang terbaik yang tersurat maupun yang tersirat yang tidak diketahui oleh kita. Semua yang Allah Subhanahu Wa Taala rancangkan, itulah yang paling terbaik untuk kita. Kita kenalah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena sentiasa bertawakal, beriman, tunduk dan patuh memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tuan-tuan dan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angka yang ingin dikongsikan kepada mereka-mereka yang hadir di sesi akan datang, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi ruang, jika diberi peluang, aku akan dedahkan pengalaman seram kalian nanti untuk tatapan ke semua yang bakal hadir di episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, kisah-kisah seram yang lebih menarik dalam kisah seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu aku di akhir kata, marilah kita ya semua sekali lagi kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah dalam kisah ni, dan secara tak langsung kita juga sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang kita kenali yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.